Okey Atika, siapkan satu agreement untuk Datuk Fakri. Tapi dia punya keuntungan tu lebihkan kat kita. Bukan macam kita plan sebelum ni tau. Oh, tapi bukan hari tu. Tak apa, yang tu nanti saya settlekan dengan dia. Kamu buat je apa yang saya suruh. Saya nak esok hantar dekat saya. Esok. Okey. Esok. A few moments later. Bos, Ya? ini dokumen yang bos suruh buat hari tu. Okey. Terima kasih Atika. Okey. Okey kan apa yang saya suruh buat? Saya dah buat semua ikut bos nak. Okey, cantik. Okey, tak apa. Terima kasih. Segitu kan? Alright. Kau kejap lah. Hello Datuk Fakri. Okey ya. Petang ni free tak? Okey. Projek yang itu kita bincang itu, staff saya dah settlekan agreement. Petang ni kalau Datuk free, Datuk boleh datang office saya, kita terus sign agreement. Okey Datuk free. Okey, cantik. Petang ni Alright. Oh, saya dekat luar ni. Oh, dah siap ah? Okey, boleh. Petang ni saya datang. Okey, boleh. Okey, jumpa kat sana. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Masuk. Bos, Datuk Fakri dah sampai lah. Okey, panggil dia masuk. Terima kasih. Masuk. Okey. Tunggu Datuk. Waalaikumsalam. Nampak? Baiklah, macam tu lah saya. Duduk. Okey. Sini bisnes okey? Macam tu lah. Biasalah masalah staff apa semua tu. Memang tak boleh elak lah semua tu. Macam tu. Projek yang kita bincang macam tu lah. Okey. Oh, saya dah dapat call daripada awak. Dan boleh lah, saya setakat ni saya setuju dengan cadangan awak tu. Okey, tak apa. Ah, Baca okey, dulu. okey. Baca Baca. dulu. Semua ni? Baca je dulu. Kalau setuju, sign dekat sini. Kat ni. Sign dekat sini. Oh, ni boleh? Jadi Okey. Ni memang tak berjadi ni. Bukannya projek kecil dia tipu aku ni. Cakap lain. Hello. Tak, sekarang ni saya nak tanya. Asal yang saya kena bayar tu lebih daripada sepatutnya Tak, sekarang ni memang saya baca. Memang awak suruh saya baca. Tapi kalau ikutkan jumlah dekat situ 10 juta kot, bukannya 15 juta. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haida. Baiklah, hari ini kita akan meninjau pendapat orang awam tentang peniaga-peniaga yang sering menipu di dalam jualan mereka. Jadi bersama saya Puan Nur Aisyah, penjawat awam. Jadi Puan Aisyah, saya ingin bertanya pendapat Puan. Apa pendapat Puan terhadap peniaga-peniaga yang sering menipu di dalam jualan mereka? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan masalah penipuan ya. Penipuan sebenarnya adalah suatu perkara jenayah yang sepatutnya kita tidak boleh maafkan.
Tak kiralah sama ada penipuan tu dalam bidang runcit ataupun secara maya, iaitu online yang sering berlaku sekarang ni. Okey, penipuan ni jika kita tinjau, terutama di dalam zaman sekarang, zaman COVID, ia merupakan satu perbuatan yang sangat kejam. Memandangkan rakyat sedang berhadapan dengan masalah ekonomi dan juga kekangan yang sangat meruncing. Ada orang yang dibuang kerja dan sebagainya. Pengangguran juga sangat berlimpah. Jadi jika berlaku penipuan di dalam apa sahaja bidang penjualan, ia adalah sesuatu perkara jenayah yang tidak sepatutnya berlaku dan tidak boleh dimaafkan. Okey. Okay. Jadi Puan, apa nasihat Puan kepada masyarakat di luar sana? Pada pendapat saya lah, nasihat saya untuk semua lapisan masyarakat, kita perlu berhati-hati, lebih berhati-hati dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan pembayaran, tidak kira sama ada berbentuk wang tunai dan sebagainya. Walaupun jumlah yang dilaburkan sedikit, tetapi setiap orang, setiap ahli masyarakat perlu peka dengan siapa dia hendak berurusan. Dan contohnya kalau dia dalam bidang online, kita kena kenal pasti syarikat mana yang kita terlibat dengan penjualan tersebut, dan sepatutnya kita perlu menyiasat latar belakang mereka dan feedback masyarakat terhadap barang jualan mereka. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih Puan Aisyah. Baik, sekian saja daripada kami. Assalamualaikum. Apa yang boleh kita lihat daripada sketsa tadi? Sketsa tadi adalah berkaitan penipuan dalam perniagaan. Apakah yang dimaksudkan tentang penipuan dalam perniagaan? Penipuan dalam perniagaan ditarifkan sebagai apa-apa tingkah laku atau pernyataan niat tidak jujur pihak peniaga kepada pengguna bagi mendapatkan sesuatu barangan yang telah dijanjikan dan disempurnakan melalui pembayaran. Persoalannya, apakah hukum penipuan dalam perniagaan menurut Islam? Islam sangat tegas dalam penipuan. Oleh itu, hukumnya adalah haram. Selain itu, Allah mencela golongan yang melakukan penipuan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil mutaffifin, yang bermaksud kecelakaan besar bagi orang-orang yang berlaku curang. Perkara ini juga dikuatkan lagi dengan contoh hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-haliful manfaqah lisul'ah manhaqah lil barakah, yang bermaksud bersumpah itu memang melariskan barang dagangan tetapi dia menghilangkan keberkatan. Hadis ini jelas menunjukkan larangan dan tegahan melakukan penipuan dalam perniagaan. Perkara ini jelas mencerminkan syariat Islam. Semua perkara yang diharamkan ini adalah perkara yang boleh mendatangkan mudarat dan kesulitan kepada manusia. Seterusnya, terdapat beberapa kesan jika melakukan penipuan dalam perniagaan. Sebagai contoh, yang pertama, identiti dan maklumat peribadi pengguna akan terdedah dan kemungkinan akan diperdaya lagi. Kedua, pengguna perlu menanggung kerugian yang besar, sama ada melalui wang ringgit atau barangan berharga. Akhir sekali, penipuan ini akan menjadikan seorang mengalami tekanan emosi kerana kehilangan wang yang besar. Kesimpulannya, sebagai peniaga, perlulah melaksanakan perniagaan dengan cara yang benar dan bukan melakukan perniagaan demi meraih keuntungan semata-mata. Perniagaan dengan cara yang betul akan mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah, manakala perniagaan yang batil akan mendapat siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.